Assalamualaikum. Bab 1, rangsangan dan gerak balas. 1.2, rangsangan dan gerak balas dalam manusia. Manusia berdepan dengan persekitaran yang sentiasa berubah. Perubahan persekitaran inilah dikenali sebagai rangsangan. Contoh rangsangan ialah cahaya, bunyi dan bahan kimia. Manusia menggunakan organ deria untuk mengesan rangsangan. Manusia mempunyai 5 organ deria. Mata, deria penglihatan; telinga, deria pendengaran; hidung, deria bau; kulit, deria sentuhan; dan yang kelima, lidah, deria rasa. Mata. Kita lihat dulu mata. Mata. Itu struktur mata. Yang pertama, kita ada sklera. Sklera ialah lapisan yang paling luar, lapisan teguh yang mengekalkan bentuk dan melindungi mata. Lapisan paling luar itu sklera. Lapisan yang kedua, kita ada choroid. Lapisan yang hitam ni, yang kedua ni choroid. Lapisan hitam yang mencegah pantulan cahaya dalam mata dan membekalkan oksigen dan nutrien kepada mata. Yang ketiga, kita ada retina. Lapisan yang ketiga adalah retina. Lapisan yang mengandungi fotoreseptor yang mengesan cahaya dan menghasilkan impuls saraf. Seterusnya kita ada bintik kuning. Bahagian pada retina yang paling peka terhadap cahaya kerana terdapat banyak fotoreseptor. Bintik kuning ni paling peka kepada cahaya. Seterusnya, kita ada gela maca. Gela maca ialah bahan jeli luksina yang mengekalkan bentuk bola mata dan memfokuskan cahaya kepada retina. Seterusnya kita ada kanta mata. Kanta mata ni adalah kanta cembung luksina yang kenyal yang memfokuskan cahaya ke dalam mata. Kemudian kita ada ligamen. Dekat dengan kanta mata ni ligamen. Ligamen ni adalah gentian kuat yang memegang kanta mata pada kedudukannya. Kemudian kita ada otot silia. Otot silia, kat sini. Otot silia, atas bawah ni otot silia. Otot yang mengubah ketebalan kanta mata melalui pengecutan dan pengenduran. Kemudian kita ada iris. Bahagian berwarna mata yang mengawal saiz pupil. Pupil adalah bukaan di tengah iris yang mengawal kuantiti cahaya yang masuk ke dalam mata. Ini di sini bukaan. Kemudian kita ada gelem air. Gelem air. Bendalil luksina. Ini gelem air ni kat sini semua. Bendalil luksina yang mengekalkan bentuk bola mata dan memfokuskan cahaya ke dalam mata. Seterusnya kita ada kornea. Kornea, lapisan di atas gelem air. Kita ada ni lapisan yang ni. Lapisan luksina yang membiaskan dan memfokuskan cahaya ke retina. Konjaktiva, membran luksina yang melindungi bahagian hadapan sklera. Kemudian kita ada bintik buta. Bahagian pada retina yang tidak peka terhadap cahaya
kerana tiada fotoreseptor dan merupakan tempat keluar bagi semua gentian saraf optik. Kat sini titik buta. Kemudian last sekali kita ada saraf optik. Gentian saraf yang membawa impuls saraf dari retina ke otak untuk ditafsirkan. Okey, apa dia bintik buta ni ialah apabila imej yang jatuh pada bintik buta ni tidak dapat dilihat. Okey, kenapa tidak dapat dilihat? Sebab dia merupakan pangkal bagi saraf optik dan tidak mempunyai sel-sel deria yang peka cahaya. Sebab tu kita nama dia bintik buta. Okey, retina. Yang tadi retina mengandungi dua jenis fotoreseptor. Okey, kita ada dua jenis fotoreseptor iaitu sel rod dan juga sel cone. Okey, yang ni ada pada retina, ada sel rod dan juga sel cone. Okey, apa dia sel rod? Sel yang peka kepada keamatan cahaya yang berbeza. Okey, sama ada yang samar dan juga tidak peka kepada cahaya, warna cahaya. Sel cone peka kepada cahaya dalam keadaan cerah. Jadi terdapat 3 jenis sel cone yang mana masing-masing peka kepada cahaya merah, hijau dan juga biru. Mekanisme penglihatan. Okey, bagaimana kita melihat? Okey, kita tengok macam mana kita melihat. Katalah kita ada satu objek. Objek kita ada lilin yang sedang bercahaya. So, lilin yang bercahaya ni, sinar cahaya daripada objek memasuki mata melalui kornea. Okey, ni cahaya ni masuk melalui kornea. Diikuti gelap kanta mata dan juga gelemaca sebelum sampai ke retina. Okey, semua bahagian mata ini akan memfokuskan sinar cahaya dari objek ke retina. So, ini objek. So, imejnya terbentuk pada retina. So, imej pada retina adalah lebih kecil dan juga tersongsang ataupun terbalik. Imejnya terbalik pada retina. So, kecil dan terbalik. Jadi, sinar cahaya akan merangsang fotoreseptor untuk menghasilkan impuls saraf dan dihantar ke otak. So, hantar ke otak, otak tafsirkan impuls saraf tersebut. Imej yang kecil ni asalnya yang dalam keadaan terbalik, dia akan kelihatan tegak dan juga besar. Okey, selepas ditafsirkan oleh otak. Okey, seterusnya. Had deria penglihatan. Mata kita sebenarnya ada had. Tak semua benda kita boleh lihat. Okey, had deria penglihatan ialah had keupayaan mata untuk melihat objek. Okey, kita tidak dapat melihat objek yang terlalu kecil ataupun objek yang terlalu jauh seperti planet Mushtari. Jadi untuk mengatasi had deria penglihatan, had deria penglihatan juga termasuk juga ilusi optik dan juga titik buta. Apa dia ilusi optik? Okey, kita lihat raja. Kita ada satu garis PQ dan juga RS. Okey, di hujung setiap garis ada anak panah yang tak sama berlawanan arah. Okey, garisan yang manakah yang lebih panjang? Kalau kita tengok sekaligus, kita akan nampak PQ lebih panjang. Tetapi sebenarnya itu adalah gangguan persekitaran. Sebenarnya garis PQ dan juga RS adalah sama panjang. Jadi gangguan persekitaran tu kita namakan sebagai ilusi optik. Okey, sama juga raja yang kedua, X dengan Y. Okey, bulatan X dan juga bulatan Y, ni X dan juga Y.
Mana lagi besar? Kalau secara kasarnya kita nampak X lagi besar, tapi sebenarnya sama besar. Sebab kita ada gangguan persekitaran, jadi kita dapat ilusi optik. Okey, kenapa ilusi optik berlaku? Okey, ilusi optik berlaku apabila objek yang dilihat tu berbeza dengan objek sebenar. Kenapa? Ia disebabkan otak tidak dapat mentafsir dengan tepat objek yang dilihat oleh mata. Okey, alat untuk mengatasi had deria penglihatan. Okey, kita ada binokular untuk lihat objek yang jauh. Kita ada mikroskop untuk melihat objek yang kecil. Contohnya mikroorganisma. Kita ada mesin sinar X ataupun X-ray. Ataupun kita ada juga mesin ultrasound. Okey.